Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Syadikin bin Abdul Amin yang akan menjelaskan tentang pengenalan karakter dan tema video PSA kami pada hari ini. Pengenalan karakter yang pertama ialah Aiman, yaitu saya sendiri yang memegang watak sebagai Aiman, yaitu pekerja biasa. Seterusnya ialah Zarfan, pekerja yang memberi rasuah kepada bos. Seterusnya ialah Akmal Hakim, pegawai SPRM yang akan menangkap mereka. Dan akhir sekali ialah bos, yaitu Ghozi G, yang menerima rasuah daripada Zarfan. Dan akhir sekali ialah Fahmi Yusuf sebagai pegawai polis yang akan bersama-sama Akmal untuk menangkap Zarfan dan Ghozi G. Seterusnya saya akan menjelaskan objektif kami membuat video PSA pada kali ini. Terdapat 6 objektif. Salah satunya ialah meningkatkan kesedaran. Meningkatkan kesedaran ini ialah kami akan meningkatkan kesedaran terhadap rasuah, kesan negatif rasuah dan pentingnya integriti dalam proses kenaikan pangkat. Dan kedua ialah memberi informasi tentang definisi rasuah, bagaimana ia berlaku dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Dan ketiga ialah mengubah persepsi masyarakat tentang rasuah dari sesuatu yang biasa menjadi tidak boleh diterima. Yang keempat ialah menggalakkan tindakan. Dengan membuat video PSA ini, kami dapat menggalakkan penonton untuk mengambil tindakan seperti melaporkan kes-kes rasuah atau menyokong institusi anti rasuah seperti yang dalam video, yaitu SPRM. Yang kelima, memberi nilai-nilai. Tekankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir ialah memberdayakan masyarakat. Berikan masyarakat pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengenal pasti dan melawan rasuah. Seperti yang dalam video PSA kami, yang diperlukan untuk melaporkan kesalahan rasuah ialah yang selalu kita gunakan ialah. Seterusnya saya akan membincangkan tema video PSA kami pada kali ini. Rasuah juga boleh berlaku dalam sektor swasta dan badan berkanun, di mana individu atau syarikat memberikan suapan kepada individu dalam kedudukan berkuasa untuk mendapatkan kelebihan komersial atau kepentingan perniagaan yang tidak adil. Ini boleh mencangkup kontrak palsu, penipuan perniagaan, penyalahgunaan maklumat, dan penyalahgunaan kuasa, sama ada untuk kenaikan pangkat atau untuk kepentingan diri sendiri. Okey, kita pergi kepada poin seterusnya. Apakah kesalahan yang dibuat? Mengikut pertuduhan, pengarah syarikat Megaholic Sendirian Berhad, iaitu Puan Ghozi G, telah menerima suapan daripada Encik Zarfan, iaitu puteranya, berjumlah wang tunai RM10 bersama fail yang mengandungi cek bernilai RM100,000. Suapan itu bertujuan bagi memastikan Encik Zarfan dinaikkan pangkat dalam organisasi syarikat. Perbuatan itu dilakukan di Bandar Labuan pada 13 Mei 2024. Jumlah nilai rasuah tersebut adalah bernilai RM100,000 RM10. Seterusnya, antara seksyen yang digunakan untuk mensabitkan kesalahan ialah Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009, iaitu menawar atau memberi suapan. Ia bermaksud sesuatu kesalahan dilakukan apabila seseorang menawarkan, menjanjikan atau memberi rasuah kepada mana-mana orang sebagai dorongan atau sebagai balasan bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi orang tersebut. Seterusnya ialah Seksyen 16 dan 17(a)
Akta SPRM 2009, iaitu meminta atau menerima suapan. Ia juga bermaksud mana-mana orang atau ejen ataupun pegawai secara rasuah meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Contohnya yang dapat dikaitkan dengan Seksyen 16 dan 17(e) Akta SPRM 2009, iaitu meminta atau menerima suapan, dan juga Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009, iaitu menawar atau memberi suapan, dapat diambil dari video PSA kami, di mana pekerja bawahannya iaitu Zarpan telah memberi rasuah kepada majikannya iaitu Goh Jizi dengan memberikan wang ringgit dan fail yang berisi cek dengan mengharapkan pembalasan bahawa Zarfan akan mudah dinaikkan pangkat. Seksyen seterusnya ialah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Kesalahan salah guna kuasa. Mana-mana pegawai badan awam atau anggota pentadbiran kerajaan menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya mempunyai kepentingan. Contohnya berbalik kepada video PSA kami di mana majikan iaitu Puan Goh Jizi menerima rasuah dia menggunakan kuasa dan kedudukannya secara tidak adil dengan menaikkan pangkat pekerja bawahannya yang sepatutnya tidak layak untuk dinaikkan pangkat. Sekian, terima kasih. Ya, marilah kita melihat implikasi jangka masa pendek dan implikasi jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek akan merasaan bersalah dan tekanan. Walaupun mendapat manfaat, individu yang terlibat dalam rasuah mungkin mengalami perasaan bersalah dan tekanan. Mereka mungkin sedar bahawa tindakan mereka tidak bermoral dan boleh mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Kedua, ketegangan dan ketidakadilan. Tindakan rasuah boleh mencipta ketegangan dalam organisasi apabila rakan sekerja menyedari ketidakadilan dalam proses menaikkan pangkat. Ini boleh mengganggu keharmonian tempat kerja dan menyebabkan kekurangan motivasi di kalangan pekerja yang bekerja keras. Namun, jika melihat lebih jauh kehadapan implikasi jangka masa panjang adalah lebih serius kerana kehilangan integriti dan reputasi. Tindakan rasuah merosakkan reputasi individu dan organisasi secara keseluruhan. Orang yang terlibat dalam rasuah kehilangan integriti mereka dan akan dipandang rendah oleh rakan sekerja, pengurusan dan masyarakat umum. Selain itu, kesan ekonomi dan sosial. Rasuah boleh menyebabkan pembanjuran sumber yang berharga dan menghalang pembangunan ekonomi dan sosial. Tanah yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat mungkin disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Rumusan atau kesimpulan yang terdapat ialah memberi atau menerima rasuah untuk tujuan mendapatkan kenaikan pangkat dalam organisasi atau badan berkanun mempunyai kesan yang memudaratkan. Ia menjejaskan prinsip keadilan dan meritokrasi, menghakis integriti pribadi, mewujudkan ketidakadilan bagi individu yang layak, dan merosakkan reputasi dan prestasi keseluruhan organisasi. Untuk mengurangkan kesan negatif ini adalah penting untuk memupuk budaya integriti, ketulusan, dan accountability. Disokong oleh dasar yang jelas, proses pemilihan yang adil, dan pendidikan dan latihan tetap mengenai langkah pencegahan rasuah dengan menangani amalan rasuah dalam kenaikan pangkat organisasi atau mewujudkan persekitaran yang adil, profesional, dan kondusif untuk kejayaan jangka panjang.